imam Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang menghimpunkan kita pada pagi ini untuk bersama-sama mengutip sedikit pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang kita tahu, dalam perjalanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah penting kita memahami bahawa kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga harus mencintai makhluk yang telah pun Allah ciptakan. Kita tak boleh hanya diri kita pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memikirkan tentang alam yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa membimbing kita untuk sentiasa mendekatkan diri, dan kita sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam kita dalam doa-doa kita sewaktu solat, kita sentiasa meminta dengan Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Sempena dengan Isra' Mi'raj, kebetulan tu Tuan Pengurusi Majlis sebab saya Tuan Pengurusi masjid, saya ada bercakap kepada Tuan Pengurusi, sebab saya ni baru dengan isteri baru dihijrah ke sini, tak barulah juga, ujung bulan ni cukup setahun. Dan saya bercakap bahawa kalau saya diberikan peluang untuk berkongsi sedikit pengalaman dan ilmu yang ada tentang isu Palestin, kerana saya bergiat memberi penerangan isu Palestin ini daripada tahun 2004 lagi merata. Masjid Al-Bukhari di Kedah ni tak sampai, Masjid Utang Kampung sampai, masjid-masjid lain sampai, Masjid Al-Bukhari tak sampai. Kebetulan mungkin Allah nak izinkan pada hari ini. Dan sempena Isra' Mi'raj, kita selalu dengar baru ni 18 hari bulan Isra' Mi'raj. Jadi kita kongsi sedikit kerana permulaan Isra' Mi'raj, ayat dalam surah Isra' permulaannya dan ayat-ayat awal bercakap tentang isu Palestin ini. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Isra', a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyatakan dalam surah Al-Isra', Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Dan selepas disebut ilal Masjidil Aqsa, Allah sebut allazi barakna haula. Ini tempat yang kami berkati. Biasanya dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang tempat yang diberkati, Allah selalu sebut barakna dia fiha, di tempat itu, satu tempat. Tapi yang ini lain sedikit dia punya ayat. Ayatnya menyatakan barakna haula.
tempat yang aku berkati sekelilingnya. Seolah-olah ini pusat keberkatan. Dan setengah ulama menyatakan di sinilah pusat keberkatan, itu Masjidil Aqsa dan seterusnya Baitul Maqdis dan bumi Palestin. Artinya tempat yang amat mulia di sisi Allah SWT. Dan tempat yang kita tengok keberkatan signifikannya tempat Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dan Palestin ni, sehingga kan ketiga-tiga agama samawi semua bergebuk tempat. Baik Yahudi, baik Nasrani dan juga umat Islam. Jadi yang ingin saya kongsikan sedikit adalah apakah pandangan ulama-ulama tentang kedudukan Masjidil Aqsa dalam Islam, dan kita bawa sedikit sejarah. Kadang-kadang kalau saya pun nak kena letak masa juga ni, sebab kadang-kadang saya sebab lama sangat dia bercerita tentang Masjidil Aqsa, tentang ni, dia kadang-kadang dia jadi patut setengah jam tuan pengurusi bagi lecturer pula tu kan, bekas cikgu sekolah menengah pula tu. Nanti dia bercakapnya jadi bukan 30 minit, 30 jam. Bimbang juga tu. Sebab dah biasa jugalah kadang-kadang saya melatih penceramah isu Palestin. Memang kita buat 2 hari 1 malam isu-isu tentang Palestin saja. Jadi kadang-kadang dia terlajak sebab banyak sangat maklumat. Bila banyak maklumat ni kadang-kadang dia terlajak. Baik. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, tempat yang kami berkati sekelilingnya. Jadi ada sebab kenapa. Dan kalau pandangan-pandangan ulama, ia terkait dengan akidah umat Islam, karena ini paling tidak adalah kiblat. Masjidil Aqsa itu kiblat kita yang pertama. Itu tempat semua umat Islam pada masa itu. Itulah kiblat kita yang pertama. Jadi tempat yang amat signifikan bagi umat Islam, dan tempat Isra dan Mi'raj. Antara hadiah yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yang berlaku, Mi'rajnya berlaku di Masjidil Aqsa, di bumi Palestin, untuk dinaikkan berjumpa dengan Allah SWT. Hadiah yang paling besar dalam peristiwa ini adalah hadiah solat 5 kali sehari semalam. Kerana apa? Kerana sebenarnya Allah memberikan kepada kita peluang untuk tidak lupa kepada Allah SWT. Kita tengok apa ni, agama-agama lain ni, macam agama Nasrani, Kristian, dia seminggu sekali alam kita 5 kali sehari pun boleh terlupa dengan Allah SWT. Apatah lagi kalau sehari sekali atau seminggu sekali. Jadi sebenarnya solat yang difardukan itu adalah hadiah Allah SWT kepada kita semua. Dan kerana kita bangun pagi je perlu ingat Allah SWT. Tengah hari tengah buat kerja sibuk-sibuk, kena ingat Allah SWT. Petang dah nak balik, ingat Allah SWT lagi. Nak masuk malam, ingat Allah SWT lagi. Nak tidur waktu isyak, ingat Allah SWT lagi. Supaya apa? Itu adalah hadiah daripada Allah SWT, supaya kita mati dalam keadaan Muslim. Sebab Allah SWT selalu katakan, ya, kita dengar khatib ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan dalam Islam. Jadi 5 kali sehari itu membantu kita.
ada kemungkinan untuk mati dalam keadaan mengingatkan Allah SWT sentiasa. Dan yang ketiga, Baitul Maqdis adalah kota besar yang ketiga dalam Islam. Kita ada Makkah, Madinah dan akhirnya Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini, Al-Aqsa ini amat dekat sekali dengan Rasulullah SAW, dalam hati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ingin memahamkan kita betapa pentingnya Masjidil Aqsa dan betapa sucinya Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita ingat sirah Rasulullah SAW, sewaktu Rasulullah SAW gering, sudah hampir wafat, dalam keadaan sakit, apakah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW telah pun menghimpunkan satu bala tentera, menghimpunkan satu kumpulan tentera, dan menghimpunkan kumpulan tentera itu dan diberi pimpinan. Ini kali pertama diberi pimpinan generalnya kepada seorang pemuda yang baru berumur 19 tahun pada waktu itu, iaitu Usamah bin Zaid. 19 tahun. Dalam keadaan Rasulullah SAW gering, dipanggilnya Usamah bin Zaid dan dia memberi satu pesanan. Tentera ini hendaklah ke utara, ke arah Baitul Maqdis, dan mempersiapkan laluan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan wasiat Rasulullah SAW pada Usamah adalah supaya apapun yang berlaku kepadaku dan kepada Madinah, kamu dan tentera kamu tidak boleh pusing balik. Kerana apa? Rasulullah SAW tahu bahawa baginda sudah akan wafat. Tapi wasiatnya, hatta kalau baginda wafat sekalipun, projek pembebasan Al-Aqsa dan bumi Palestin tidak boleh berubah. Ini harus diteruskan dalam keadaan gering. Signal dia kepada kita apa? Untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Masjidil Aqsa dan bumi Palestin, bahawa ianya mesti dibebaskan dan mesti menjadi di bawah pegangan umat Islam. Jadi hatta dalam keadaan sakit, dalam keadaan gering sekalipun, disuruh satu tentera bersedia menyiapkan laluan membebaskan Masjidil Aqsa. Itu betapa pentingnya bagi Rasulullah SAW. Malahan ada satu hadis lagi di mana Rasulullah SAW menyebut, bila ditanya oleh seorang sahabat tentang dia mendengar bahawa kalau kamu nak ziarah, Rasulullah SAW kata, kalau kamu nak ziarah, ziarahlah pada 3 tempat, iaitu Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka sahabat ini bertanya, kerana pada waktu itu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, di bawah kekuasaan tentera Rom, dan orang Islam pada masa itu berperang dengan tentera Rom. Macam mana kami nak pergi ke Masjidil Aqsa? Ditanya, apa kata kalau kami tidak boleh pergi ke Masjidil Aqsa? Sebab keadaannya, keadaan pada masa itu Islam pun belum begitu kuat. Maka disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan sekiranya kamu tidak dapat untuk pergi ke Masjidil Aqsa, hendaklah kamu kirimkan minyak untuk menyalakan lampu-lampu di dalam Masjidil Aqsa.
Kalau tak boleh pergi pun, kita kena kirim minyak. Sekarang ni, pasport orang Malaysia. Pasport kita ada satu yang unik, yang tak ada tempat lain, negara lain. Ditulis apa pasport kita? Tidak semua negara boleh dilawati kecuali Israel. Jadi kita tak boleh masuk. Mereka yang menziarahi Masjidil Aqsa, dia kalau nak masuk, dia orang masuk ikut Jordan. Dari Jordan dia ambil border pass, masuk ke Baitul Maqdis untuk ziarah Masjidil Aqsa. Sebab pasport Malaysia tak boleh masuk Israel. Nah, untuk kita, kalau kita ikut hadis ini, kalaupun kita tidak boleh menziarahinya, sekurang-kurangnya kita harus memberi minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Bagi sumbangan. Apatah lagi Masjidil Aqsa sekarang di bawah kekuasaan kufar. Maka membebaskan Masjidil Aqsa itu menjadi satu keutamaan bagi kita. Kita tidak boleh hilangkan perasaan sayang dan kasih kepada Masjidil Aqsa itu. Yang paling saya terkejut sekali bila bertugas di Al-Bukhari International University ni, kita ada Masjidil Qubah As-Sakhra di dalam di kawasan Al-Bukhari. Kalau tengok dari jauh, dia ada Qubah Sakhra. Dan bila kita masuk, dia perpustakaan. Bila kita masuk dan kita lihat di dalam kubah ni, dia punya ukiran atau dia punya lukisan ini hampir 99% sama dengan kubah di Al-Aqsa. Yang 1% tak sama tu, tak ada lubang peluru. Tak ada lubang peluru. Kalau kita letak lubang peluru, habis banjirlah pula perpustakaan tu. Dan itu bila saya tengok tu, paling tidak sedikit mengubat rindu, dan keduanya membakar semangat untuk dapat ke sana dan solat di sana, insya-Allah. Nah, kalau kita lihat hadis tadi, Rasulullah SAW kata, menunjukkan kepada kita apa? Bahawa penting pembebasan bumi Palestin. Sebab penting dalam Islam itu. Dan satu lagi yang ditunjukkan kepada kita, diberikan pimpinan untuk tugas ini kepada siapa? Usamah bin Zaid, seorang pemuda. Untuk menunjukkan kepada kita bahawa perjuangan ini perjuangan yang panjang. Memerlukan kekuatan para rijal, memerlukan kekuatan syabab. Kerana ini perjuangan yang mungkin memakan masa, dan kita melihat apa yang berlaku sekarang ini. Alhamdulillah, pada tahun ketiga pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, akhirnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dapat dibebaskan. Dan apabila ia dibebaskan, dan apabila Saidina Umar Al-Khattab pergi untuk mendapat kunci kepada Baitul Maqdis, Saidina Umar Al-Khattab membuat satu pengisytiharan bahawa keseluruhan bumi Palestin adalah tanah wakaf milik umat Islam hingga bila-bila, hingga ke generasi sekarang. Jadi kalau tuan-puan macam saya, orang yang walaupun dah umur 63 tahun, tak ada rumah, tak ada tanah, berhijrah saja di atas muka bumi ini, saya ada satu tanah yang juga saya miliki, iaitulah di bumi
Palestin. Mana kalau Malaysia kata hang ni malaun lah, tak boleh pakai lah hang ni ya. Hang ni kira orang teruk lah. Tak apa, saya boleh pergi ke bumi Palestin. Kenapa? Kerana itu adalah tanah wakaf milik umat Islam. Nah, tanah wakaf tak boleh diberi pada orang, individu. Apatah lagi menyerahkannya kepada kaum kufar yang jelas musuh kepada umat Islam. Seperti yang kita baca berulang-ulang kali dalam Al-Quran, terutamanya surah Al-Baqarah. Dan kita kena faham bahawa tugas pembebasan Masjidil Aqsa itu adalah tugas penting untuk kita. Sebab itu faktor ini yang difahami oleh orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, yang akhirnya sekali lagi dapat membebaskan Al-Aqsa setelah dikuasai oleh tentera salib selama 400 tahun. Bayangkan 400 tahun umat Islam tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. 400 tahun. Dan hari pertama dibebaskan, atau hari pertama dijajahi, ditakluk oleh tentera salib Baitul Maqdis itu dan Al-Aqsa, dikatakan bahawa kuda-kuda tentera salib itu berjalan seolah-olah di dalam air sungai darah. Sebab apa? Sebab lebih daripada 40,000 orang penduduk Palestin, orang Islam, disembelih dan dibunuh waktu itu. Tapi setelah 400 tahun dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita menunggu pembebasan yang seterusnya. Baru semalam saya ada beberapa grup WhatsApp dengan teman-teman di dalam bumi Palestin. Baru semalam pagi dapat satu nota, katanya 10 orang syahid terbaru di Nablus, 63 yang ditangkap kerana diserang oleh tentera Zionis di tebing barat di bandar Nablus. Pada tahun ini sahaja, ni baru 2 bulan ya, sudah 63 orang syahid dibunuh oleh tentera Zionis. Baru 2 bulan di tebing barat. Tapi berita ni kita tak nampak. Berita ni sebab kita tak ambil tahu. Dan kita tak tahu pun, tak ada media yang nak sebut. Media nak sebut apa? Dia ni bercerai dengan ni. Oh, kita satu-satu Malaysia tahu. Dia ni bercerai dengan ni. Dia ni artis-artis. Soal pembunuhan, penderitaan rakyat Palestin tak sampai ke hati kita. Kita tak tahu pun bahawa 2 malam lepas apa yang berlaku di Nablus juga pada 2 malam lepas Gaza dibom. Buat di Nablus, bunuh, serang orang Islam di bandar Nablus. Malam itu Gaza pula kena bom. Ada dalam TV kita berita? Tak ada. Ada dalam surat khabar kita berita? Tak ada. Walaupun perkara itu berlaku hampir saban hari. Hampir setiap hari perkara ini berlaku. Tetapi kita tak nampak. Kita tak nampak sebabnya sebab Palestin tidak dekat di hati kita. Sedangkan Rasulullah SAW ada dalam satu hadis menyatakan apa ni? Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka dia bukan sebahagian daripada apa saja yang berlaku
dalam bumi ini, terutamanya tanah wakaf milik kita di bumi Palestin, maka kita harus menjadi orang yang merasa dekat dan merasa rindu untuk solat, bukan saja di Masjid Al-Bukhari yang cantik ini, tetapi juga di Masjidil Aqsa. Saya bila masuk Masjid Al-Bukhari ini, perkara pertama yang saya nampak adalah mimbar ini. Kerana mimbar ini adalah replika mimbar yang diberikan oleh Nuruddin Az-Zunki di Masjidil Aqsa. Saya tengok tu, saya kata ini mimbar Nuruddin Az-Zunki di Masjidil Aqsa, ada di Masjid Al-Bukhari. Sepatutnya orang Masjid Al-Bukhari setiap hari tengok tu merasakan Al-Aqsa dan bumi Palestin. Sebab ini replika kepada mimbar Nuruddin Az-Zunki yang ada di Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita lihat apabila pihak Yahudi, dia pada tahun 1898 lebih kurang tadi, seorang penulis, dia ini penggerak Zionis, dia menulis tentang satu buku yang nama bukunya The Jewish State, kalau bahasa Inggerisnya, artinya negara Yahudi. Nama dia Herzl. Dia menulis buku itu menyatakan bahawa orang Yahudi ini perlu satu negara, kerana mereka bertaburan setelah dihalau oleh Rasulullah SAW, dan setelah kita mengambil balik bumi Palestin, mereka ini diberi pilihan untuk tinggal di bumi Palestin di bawah undang-undang Islam atau keluar, dan mereka kebanyakannya keluar. Dan di mana saja tempat mereka keluar, mereka biasalah dia pandai dengan menggunakan riba ni, dia akan buat bank-bank, dia jadi alung. Bila jadi alung, dia dapat banyak tanah pada masa itu. Jadi orang yang berhutang makin benci kepada mereka, dan mereka selalunya diserang, terutamanya di selatan Rusia. Melihat keadaan itu, Herzl ini mula menyatakan bahawa orang-orang Yahudi perlukan satu negara sendiri, memerlukan satu negara sendiri. Dan dia mencadangkan, antara tempat yang dicadangkan adalah Uganda, selatan Bosnia, Argentina. Itu tempat-tempat yang dicadangkan. Bila dicadangkan tempat-tempat itu oleh Herzl, orang Yahudi kata, apa ni dia? Bila Herzl bercakap dengan rabai atau pendeta-pendeta, ulama Yahudi, mereka katakan, kita pernah berkuasa di bumi Palestin, kenapa kita tidak kembali ke sana? Ini bukan daripada ajaran kitab atau ajaran agama Yahudi, tapi ini adalah idea yang dimulakan oleh Thomas Herzl ini. Dan perlahan dia mula tukar kempennya kepada kita orang Yahudi perlu kembali kepada the land of David, di mana kita pernah berkuasa sebagai satu negara Israel. Tempatnya mana? Di bumi Palestin. Dan fahaman ini, iaitu perlu ada sebuah negara untuk orang-orang Yahudi sahaja di bumi Palestin. Inilah yang dimaksudkan dengan Zionis. Diambil ada satu bukit dalam dekat Batu Maqdis yang dinamakan Bukit Zion. Jadi bila orang sebut Zionis, kita kena
pisahkan antara Yahudi dengan Zionis. Zionis adalah orang-orang yang bersependapat dan pergerakan untuk menubuhkan sebuah negara untuk orang-orang Yahudi sahaja di bumi Palestin. Sebab itu sebahagian orang yang mengikut agama Yahudi Ortodoks, dia protes. Dia bersama-sama dengan rakyat Palestin protes kepada Israel. Sebab apa? Sebab mereka kata ini tidak ada dalam ajaran agama mereka. Betul, ada dalam ajaran agama mereka bahawa mereka akan semua berkumpul, tapi itu adalah secara tabi'i terjadinya negara Israel, bukan secara apa yang telah dilakukan sekarang ini. Nah, pada masa itu pimpinan Zionis adalah Lord Rothschild. Lord Rothschild ini adalah yang memulakan bank di Eropah. Malahan sampai sekarang keturunan mereka menguasai bank-bank di seluruh dunia. Dan pada waktu itu Britain baru habis Perang Dunia Pertama. Sewaktu Perang Dunia Pertama, kerajaan perlu banyak duit. Dia pinjam dari siapa? Pinjam daripada bank-bank. Bank milik siapa? Milik pergerakan Zionis, milik Lord Rothschild dan kuncu-kuncunya, semua orang Yahudi. Nah, kenapa orang Yahudi ini, kenapa dia pandai sangat? Dia kata sebab tiga-tiga agama samawi, dia ada beberapa kesamaan. Tiga-tiga agama samawi, salah satu tiga-tiga agama samawi ini diharamkan riba. Tapi dia kata tak, Allah mengharamkan riba kepada orang Yahudi sahaja. Lain pada Yahudi boleh. Dan ini yang bila Nabi Isa alaihissalam diturunkan, ini antara kenapa mereka tak ikut dan melawan Nabi Isa. Karena Nabi Isa menyatakan riba itu haram, sedangkan mereka praktis riba. Jadi dalam keadaan negara Britain berhutang dengan banyak, keluarlah satu deklarasi. Dia kata kami boleh kurangkan, negotiate bayar hutang oleh kerajaan dengan satu syarat. Kamu perlu menyokong usaha kami untuk mendapatkan bumi Palestin. Keluarlah deklarasi Balfour pada tahun 1918 yang menyatakan bahawa kami, kerajaan negara Britain, menyokong usaha untuk menubuhkan sebuah negara untuk orang-orang Yahudi di bumi Palestin. Dan dokumen itu dijajah sampai sekarang. Mereka kata, ini kami diberikan hak. Tapi macam mana nak beri hak sedangkan bumi Palestin bukan milik British? Tapi itu yang dijajakan. Dan dalam proses mereka ni, bila kerajaan Osmaniyah lemah sangat, mereka berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid. Mereka tawarkan kepada Sultan Abdul Hamid, kami akan bina satu universiti yang besar untuk kerajaan Osmaniyah. Dan kami akan berikan satu tentera laut yang besar. Kami akan sponsor tentera laut yang besar. Dan kami akan berikan beberapa juta emas untuk ditukarkan dengan bumi Palestin. Sebab masa itu bumi Palestin adalah salah satu daripada bahagian Empire Osmaniyah. Kita lihat apa yang Sultan Abdul Hamid kata. Kita lihat apa yang Sultan Abdul Hamid kata. Demi keturunanku, beta lebih rela dikerat daging dari tubuh beta sendiri daripada mengeluarkan Palestin dari tanah umat Islam. Tanah Palestin ini bukan milik beta.
tetapi milik orang Islam keseluruhan. Dan beta tidak akan membenarkan sesiapa mengambilnya selagi beta masih hidup. Tetapi jika suatu hari khilafah Islam tumbang, anda boleh mengambilnya dengan percuma. Satu penegasan tentang apakah bumi Palestin itu. Milik semua orang Islam. Tapi Sultan Abdul ini pun satu hal. Dia bagi jalan penyelesaian. Dia kata apa? Dia kata, tetapi jika suatu hari khilafah Islam tumbang, maka kamu boleh ambilnya secara percuma. Maka pergerakan Zionis memulakan agenda menumbangkan khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah tidak ditumbangkan oleh orang Islam, tetapi dalangnya adalah seorang gubernur lantikan kerajaan Utsmaniyah yang menjaga kawasan kepulauan di Greek, yang juga seorang Yahudi, dan mengangkat Kamal Atatürk. Kamal Atatürk itu keturunan Yahudi. Dia punya atuk dia adalah orang Yahudi. Maka dengan pergerakan pemuda Kamal Atatürk disokong oleh pergerakan Zionis, tumbang khilafah Utsmaniyah. Tumbang khilafah Utsmaniyah, terus dengan deklarasi Balfour, maka mereka menggerakkan dan menyatakan bumi Palestin itu harus dijadikan Israel. Dan PBB pada tahun 1943 membuat satu plan untuk memecahkan bumi Palestin kepada dua, iaitu Israel dan juga Palestin. Pada masa itu 95% tanah Palestin milik orang Palestin. Orang-orang Yahudi dia mula membeli. Bila dia mula membeli tanah Palestin, maka ada persidangan ulama-ulama di Timur Tengah buat satu persidangan, mereka bincang dan mereka kata kerana ini tanah wakaf milik umat Islam, barang siapa yang menjualnya kepada orang-orang Yahudi, maka hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Sebab itu sampai sekarang orang Islam, dia orang kalau nak kaya jual dia. Sebab tanah besar masjid ni jutaan harganya. Tapi kalau jual, ulama kata hukumnya murtad. Sebab apa? Itu tanah wakaf milik umat Islam. Dan inilah selepas tahun 93 PBB dia pecahkan bumi Palestin tu bagi dua. Dia berikan 55% tanah kepada Israel, 45% kepada Palestin. Bayangkan, negara kita own 95-96%, penduduknya pun hanya 10% Yahudi pada masa itu. Tapi PBB bagi, nah ambil 55%. Jadi kalau kita ambil, kita duduk rumah 2 tingkat, dia lebih kurang macam ni lah. Ada seorang tu mula-mula dia kata dia nak datang duduk je. Kita bagilah dia satu bilik. Akhirnya dia lobby orang kampung macam mana pembesar-pembesar tu, dia lobby. Orang pembesar-pembesar kata okey, you boleh ambil semua ground floor. Lebih kurang macam tu lah. Jadi yang ke atas tu, dah lah sikit kan, ground floor kan besar lagi. Ke atas tu nak keluar masuk, masalah. Itulah yang berlaku pada bumi Palestin sekarang. Itu yang berlaku pada bumi Palestin sekarang. Nah, dia dah terpanjang lah ni. Minta maaf banyak-banyak promosi, itulah saya sebut tadi. Itu bimbang sikit, tak apa. InsyaAllah kalau kita ada waktu, kita boleh buat siri sikit-sikit. Sebenarnya kalau
kalau boleh dapat main video tu lagi comel, sebab saya ada ratusan video yang tentang sejarah Palestin dan tentang menunjukkan situasi apa yang berlaku, termasuk yang terkini. Sebab saya ada kumpulan bersama dengan penggerak-penggerak Palestin ini. Tapi alhamdulillah, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa bumi Palestin ini adalah negeri persediaan dan negeri perjuangan. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebut sentiasa akan ada sekelompok daripada umatku yang sentiasa berjuang bersama-sama dengan kebenaran, mencabar dan menentang musuh-musuh mereka, dan musuh-musuh mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada mereka sehinggalah Allah mendatangkan keputusan. Keputusannya apa? Menanglah. Dan mereka akan tetap dalam keadaan demikian. Maka para sahabat bertanya, di manakah mereka? Rasulullah SAW menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitar. Artinya hadis ini menyatakan bahawa perjuangan akan sentiasa ada orang berjuang. Kalau kita tidak bersama dengan perjuangan mereka, jangan bimbang, janji dalam hadis ini akan sentiasa ada. Akan sentiasa ada orang yang berjuang di bumi Palestin. Sama ada kita atau tidak, itu bukan isu. Dan dalam satu hadis yang lain juga, bahawa kemenangan atas Yahudi ini memang akan berlaku. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat hinggalah orang Islam memerangi orang Yahudi, lalu orang Islam menang dan membunuh mereka. Hinggalah orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pokok kakak ya. Dan batu dan pokok itu akan berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini adalah orang Yahudi di belakangku, marilah ke sini dan bunuhlah dia. Artinya apa? Kemenangan confirm ada, pejuang confirm ada, kemenangan confirm ada. Cumanya, dan kiamat tak akan berlaku sehingga orang Islam sudah menang. Kita tak tahulah lepas menang dengan kiamat tu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Saya takut apa? Saya takut bebas Palestin, tahun depan kiamat. Saya tak kata gitu. Jadi jangan ingat. Nah, ada satu, bagi saya perjuangan Palestin ini juga merupakan satu hadiah kepada umat Islam. Kenapa saya kata gitu? Sebab ada satu hadis Rasulullah SAW, hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis riwayat Ahmad, disepakati, maknanya muttafaqun alaih. Hadis ini menyatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi perbekalan kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka baginya pahala orang yang berperang, dan berarti ia juga telah berperang. Dan barang siapa yang menyantuni dengan baik keluarga orang yang berperang di jalan Allah, berarti ia juga telah berperang. Kita tengok hadis yang pertama kata apa tadi? Hadis tadi bahawa akan sentiasa ada satu kelompok di kalanganku yang akan berjuang untuk apa? Untuk pembebasan Baitul Maqdis dan bumi Palestin. Akan sentiasa ada. Hadis ini kata orang yang membantu orang yang berperang, malahan orang yang menyantuni keluarga mereka. Hadiahnya apa? Dia akan mendapat pahala orang yang berperang di jalan Allah. Kita duduk di Masjid Al-Bukhari, aircon sedap, cantik. Kalau kita tidak mengambil peluang ini untuk mendapat pahala jihad sentiasa dengan menyantuni dan membantu orang-orang dari Palestin, kita rugi besar.
Sedangkan itu adalah perjuangan itu hadiah kepada orang-orang yang seperti kita yang tak dapat pergi berjihad di sana. Tapi kita ingin mati dalam keadaan pahala orang yang berjihad. Caranya bagaimana? Kita buat sumbangan, bantu mereka. Sebab dinyatakan bahawa barang siapa yang menyantuni dengan baik keluarga orang yang berperang di jalan Allah, berarti ia juga telah berperang. Jadi kita akan duduk sentiasa bersama dalam keadaan orang yang berjihad. Saya sebenarnya kenapa daripada tahun 2004 sampai sekarang saya masih aktif dengan hal-hal Palestin ini? Sebab pada tahun 2006 bulan Disember, kebetulan di Terengganu ada datang beberapa pimpinan pejuang Palestin dan dia memberi ceramah ramai orang. Hujung ceramah ini yang disebut oleh beliau dan itu menakutkan saya. Dia kata, wahai orang-orang Islam, umat Islam di Malaysia, aku berjanji, aku dan para syuhada di Palestin berjanji di hadapan kamu bahawa pada hari akhirat kelak, sebelum kamu menuju ke syurga, aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang telah dilakukan oleh orang ini untuk membantu perjuangan kami membebaskan bumi Palestin. Astaghfirullahaladzim. Itu menakutkan saya. Bayangkan, kita dah cukup timbangan untuk masuk ke syurga, tiba-tiba ada pejuang, puluh ribu pejuang para syuhada Palestin kata, ya Allah, tanya dulu, apakah yang telah mereka lakukan untuk membantu perjuangan kami membebaskan bumi Palestin? Tiba-tiba kita jawab, terlupa. Sebab ini isu orang sana, bukan isu kami. Apakah Allah SWT akan membenarkan kita? Wallahualam. Tapi itulah yang menakutkan saya. Dan kenapa saya tetap saja dengan isu ini daripada tahun 2004 sampai sekarang. InsyaAllah. InsyaAllah saya tahu saya dah terlebih waktu banyak sangat. Minta maaf banyak-banyaknya Tuan Pengurusi. Memang tak ada habis lah kalau bercerita. InsyaAllah kalau kita ada peluang, kita boleh buat siri dan mungkin melihat. Sebab isunya sebenarnya banyak. Ini saya hanya mengambil isu asas saja. Dan saya nak kongsi hadis yang terakhir tadi, yang pentingnya, supaya kita dengan isu Palestin yang kita sedih, tapi pada masa yang sama itu kita kena mengucapkan juga syukur kepada Allah SWT kerana memberi kita peluang untuk bersama-sama orang-orang yang berperang di jalan Allah dan mendapat pahalanya, sehinggalah ianya dibebaskan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada pengurusi masjid kerana sudi memberikan peluang. 3 perkara saja yang perlu kita buat. Pertamanya, kalau tak beri sumbangan. Dan ada saya membawa satu NGO yang pernah juga saya asaskan. Ada detail kalau nak bantu mereka, terutama bulan Ramadan nanti. Kalau tidak pun, kontak orang macam saya. Kalau ada tempat-tempat lain, pejabat ke, jemput di surau ke, jemput, saya beri ceramah, insyaAllah. Supaya kita kembangkan apa isu-isu yang berlaku di sana. Dan ketiga, sekurang-kurangnya dalam doa kita sebutlah Allahumma ansuri Islam wa muslimin, wa Allahumma ansuri mujahidin wa mustadafin fi Palestin wa fi Suriah, dan seterusnya. Kalau saya tambahlah Turki. Jangan kita lupa penderitaan umat Islam di sana. InsyaAllah, sekali lagi terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid dan semua ahli karya kerana sudi mendengar. Kalau ada kelapangan
nanti kita sambung isu-isu yang banyak dalam isu Palestin dengan lebih detail insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassikilahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbuh wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi maghfiratik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.